Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu penulisan. Bahasa Melayu penulisan bahagian A. Bahasa Melayu penulisan 012 untuk menjawab bahagian A. Terdapat beberapa syarat untuk kita jawab, untuk kita menulis ayat untuk mendapat markah yang tinggi, iaitu 8, 9 dan 10 markah. Markah penuh ialah 10 markah. Okey, nombor 1 kita perlu menulis nombor 1 hingga 5 sebab dalam soalan dia perlukan hanyalah 5 ayat. Jadi kita tulis siap-siap nombor 1 hingga nombor 5. Yang kedua, menulis ayat bagi gambar yang kita nampak sahaja. Gambar yang tak nampak jangan tulis. Okey, kita hanya menulis apa gambar yang kita nampak dalam soalan. Okay, yang ketiga, kita menggambarkan apa yang berlaku. Okay, kita tengok gambar tu betul-betul dan kita tulis kata kerja. Apa yang berlaku dalam gambar tu. Okay, hanyalah 5 ayat. Kalau gambar tunggal. Okay, lepas tu yang keempat ada watak pelaku. Siapa? Boleh guna nama. Okay, contohnya Ali kalau ada seorang budak lelaki. Okay, kalau nak guna seorang budak lelaki, lagi bagus. Okay, beberapa orang kalau ramai. Okay, beberapa orang. Kalau ada 2 orang, kita tulis 2 orang murid lelaki atau 2 orang budak, 2 orang pemuda. Okay, kita gunakan kata bilangan 2. Okay, 2, 1, sebilangan, beberapa, itu ialah kata bilangan. Lepas tu kata bilangan kita guna pula penjodoh bilangan. 2 orang pelajar. Orang tu ialah penjodoh bilangan. Okey, seterusnya. Nombor 5. Aktiviti kata kerja yang tulis mestilah tepat. Okey, contoh kalau seorang budak lelaki mengayuh basikal. Kalau mengayuh basikal, kita mestilah guna mengayuh kata kerja yang tepat. Jangan guna pula mencuci basikal. Jadi kata kerja tu tidak tepat. Dia akan mendapat markah kosong jika kata kerja tidak tepat. Okey, seterusnya ada huraian ataupun peluasan. Apa tu huraian, peluasan? Itu di bahagian selepas ayat, okey, selepas objek ada peluasan. Ali mengayuh basikal untuk mengisi masa lapang supaya mendapat tubuh badan yang sihat. Itu ialah perluasan, ya. Kalau ayat tunggal, Ali mengayuh basikal saja. Habis itu. Dia akan dapat markah yang rendah. Jadi kita cuba dapat markah yang lebih tinggi dengan adanya perluasan. Yang ketujuh, mula membina ayat dengan melihat gambar yang paling dekat. Okey, kalau gambar tunggal, tengok ayat gambar yang paling dekat. Gambar yang paling dekat ni adalah yang paling besar. Okey, kalau gambar tunggal. Kalau gambar bersiri, dia ada banyak gambar. Okey, jadi kalau gambar tunggal, tengok gambar yang paling dekat sebagai permulaan yang pertama. Okey, bilangan perkataan dalam satu ayat mestilah 8 hingga 12 patah perkataan. Okey, jangan buat 3 je. Ali mengayuh basikal. Habis tu 3 perkataan. Ali mengayuh basikal. 3 perkataan. Okey, kita mestilah buat hingga 8 ataupun 12 hingga 12 patah perkataan. Ali mengayuh basikal pada waktu petang supaya dapat menyihatkan badan. 10 perkataan. Okey. Syarat-syarat menulis ayat ni ialah yang nombor 9. Tulis hanya 5 ayat sahaja. Tak boleh lebih. Ada setengah murid dia tulis Ali mengayuh basikal pada waktu petang. Dia mengayuh basikal bersama kawan-kawannya. Jadi dalam nombor 1 tu dah ada 2 ayat. Tak boleh, ya. Dalam nombor 1 kena ada 1 ayat sahaja dan titik 1 titik sahaja. Tak boleh ada 2 titik dalam 1 ayat. Okay, jangan tulis ayat berbentuk cerita. Ayat berbentuk cerita tu maksudnya ayat tu bersambung-sambung. Ali mengayuh basikal pada waktu petang. Dia dan kawan-kawannya mengayuh basikal di jalan raya. Mereka berlumba-lumba. Tak boleh. Tak boleh bina ayat macam tu. Maksudnya buat cerita. Dia dah jadi cerita. Dia bukan membina ayat.
Okey, nombor 11, tidak perlu menggunakan penanda wacana. Apa tu penanda wacana? Seterusnya, selain itu, di samping itu, tambahan pula tak boleh ada dalam membina ayat. Okey, tak boleh ada dalam permulaan ayat pun tak boleh, di akhir ayat pun boleh, tengah-tengah ayat pun tak boleh. Sebab dia penanda wacana memang tak boleh ada dalam membina ayat. Okey, seterusnya. Okey, untuk membina ayat, kita akan menggunakan teknik skop. Apa itu skop? Okey, S ialah siapa. Siapa ialah orang. Okey, subjek. Yang kedua, K, kata kerja. Buat apa? Ya? Orang tu duk buat apa? Okey, kata kerja. Yang ketiga, objek. Okey, objek tu contohnya Ali. Siapa tu Ali? Kata kerja dia mengayuh. Objek dia basikal. Okey, siapa? Ali. Kata kerja mengayuh. Objek basikal. P, apa tu perluasan? Perluasan ialah sebab apa. Sebab apa dia mengayuh basikal? Bila masa dia mengayuh basikal? Di mana dia mengayuh basikal? Kita boleh tulis. Okey, kita boleh tanya. Dengan tu adalah perluasan dalam ayat. Okey, skop, subjek, orang dalam gambar. Siapa? Ya? Kata kerja, perbuatan. Apa orang yang dalam gambar tu buat? Okey. Objek. Objek apa yang dibuat? Apa yang dipegang? Okey, itu ialah objek. Dan P, perluasan. Perluasan ayat ni kita boleh guna mengapa, sebab dia. Okey, kita boleh guna ya, su, yang, agar, supaya, untuk. Dan juga kita boleh masukkan tempat ya, di mana. Seterusnya. Okey, katalah soalan ya. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan bagi mengisi masa lapang. Soalan dia. Okey, tulis 5 ayat lengkap tentang gambar tersebut. Okey, tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Maksudnya setiap gambar tu kena ada ayat yang lengkap. Okey, ini adalah soalan tadi. Okey, ada 5 Ini ialah kita panggil gambar bersiri. Dia ada 5 gambar. Jadi satu gambar satu ayat. Okey. Okey, tengok gambar yang pertama. Cikgu besarkan supaya kamu nampak. Okey, siapa dalam gambar ni? Ali. Siapa dalam gambar ni? Seorang budak lelaki. Okey, boleh guna Ali, boleh guna budak lelaki. Bolehlah nak guna Firman ke, nak guna nama siapa-siapa, tapi jangan tulis ni P. Ramli. Tak boleh. Kalau kita nak guna, okey, ni Siti Nurhaliza, lagi salah. Sebab apa gambar ni gambar lelaki, pergi buat nama Siti Nurhaliza. Jangan duk guna nama artis. Okey, gunalah nama Ali, Abu, Adam, semua boleh. Jangan gunakan nama artis lah. Apa yang dilakukan? Apa yang dia buat? Apa yang dia tengah buat? Dia sedang mengayuh basikal. Dia mengayuh basikal ataupun berbasikal. Okey, apa yang dipegangnya? Basikal lah. Okey, tadi apa yang dibuat? Mengayuh. Apa yang dipegangnya? Basikal. Okey, sebab apa dia mengayuh basikal? Sebab apa? Untuk menyihatkan badan. Bila dia mengayuh basikal? Pada waktu petang. Okey? Jadi kita masukkan soalan yang kita tanya diri kita tadi. Kita masukkan dalam membina ayat. Jadi ayat kita akan menjadi ayat yang baru. Okay, seorang budak lelaki menunggang basikal pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Ataupun kita guna kita harus menunggang basikal pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Seterusnya, gambar yang kedua. Siapa dalam gambar? Ada seorang ke dua orang? Jadi dua orang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, dua orang lelaki. Seorang tu sedang menyiram pokok. Seorang lagi sedang mencangkul. Okey? Mencangkul. Okey, jadi boleh juga kita gabungkan dua kata kerja dalam ayat yang sama ataupun kita guna perkataan berkebun. Okey, apa yang mereka sedang lakukan? Berkebun. Apa yang mereka sedang lakukan? Menyiram pokok dan mencangkul tanah.
Apa yang dipegangnya? Cangkul tadi, mencangkul. Memegang cangkul. Jadi kita gunakan alat-alat yang ada dalam gambar untuk kita membina ayat yang lebih bagus. Okey, ayat kita akan lebih gramatis. Okey, mengapa? Sebab apa depa berkebun? Kenapa kedua dua orang pemuda ni berkebun? Dapat menjimatkan wang, okey, dapat menyihatkan badan, dapat menambahkan pendapatan keluarga. Jadi kita masukkan sebab-sebab dalam ayat kita. Okay, dua orang pemuda berkebun sayur di belakang rumah pada waktu senggang agar dapat menjana pendapatan keluarga dan berjimat cermat. Okay, dapat jual sayur tu. Kita harus menanam sayur di belakang rumah pada waktu senggang agar dapat menjana pendapatan keluarga dan berjimat cermat. Waktu senggang tu sama dengan waktu lapang. Okay, sama. Jadi kita tak ulang lah perkataan waktu lapang tu. Kita guna waktu senggang pula. Tapi dia sinonim. Okey. Ni siapa ni? Seorang murid perempuan. Okey, apa yang dilakukannya? Membaca. Apa yang dipegangnya? Buku. Mengapa dia baca buku? Mengapa dia baca buku? Untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Bila agak-agak dia baca buku? Pada waktu senggang, waktu rehat. Seterusnya kita bina ayat seorang murid perempuan membaca buku pada waktu terluang agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ataupun kita patut membaca buku pada waktu terluang agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ya, gambar apa ni? Mendaki. Siapa dalam gambar? Ada dua orang sahabat. Tadi kita guna dah dua orang lelaki, dua orang pemuda. Kita guna dua orang sahabat pula. Okey, apa yang dilakukannya? Mendaki. Mendaki apa? Mendaki bukit. Okey. Mengapa? Sebab apa daki bukit? Sebab apa orang daki bukit? Sebab apa? Untuk menguji ketahanan diri. Okey. Dua orang sahabat mendaki bukit pada waktu lapang agar dapat menguji ketahanan diri dengan aktiviti yang lasak. Kalau suka cikgu daki bukit, cikgu tak larang nak daki. Orang muda-muda bolehlah daki bukit. Okey, yang ni di rumah, kita boleh buat di rumah. Dua orang adik-beradik ya. Siapa dalam gambar? Dua orang adik-beradik. Okey, apa yang dilakukan? Mengumpul ya, mengumpul. Mengumpul apa? Stamp. Okey, apa yang dipegangnya? Stamp ya, album stamp. Sebab apa dia mengumpul stamp? Mengapa? Sebab apa? Okey, jadi banyak sebab-sebab mengumpul stamp ni. Ada setengah orang hobi dia mengumpul stamp. Dengan hobi ni dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, dapat mengeratkan hubungan persahabatan, okey. Persahabatan ni persahabatan antara kawan yang berada di negara lain, di negeri lain. Jadi kita bertukar-tukar stamp. Dua orang adik-beradik mengumpul stamp pada masa lapang kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan dapat bertukar-tukar stamp dengan sahabat pena di luar negara. Okey. Dah 5 ayat. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu dapat membina ayat dengan gramatis. Okey, ayat yang bagus, ayat struktur ayat yang betul. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.